Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton siaran langsung kita pada malam ini di bawah khas oleh Book Surgeon. Seperti mana yang dimaklumkan dalam sebaran poster kita baru-baru ini bahawa pada malam ini kita akan adakan satu sesi perbincangan bersama seorang panel yang kita jemput mewakili bahagian penyuntingan naskah ataupun bahagian penyuntingan buku-buku, di mana kita pada malam ini kita nak mengorek ataupun nak mencari rahsia-rahsia ataupun sisi-sisi tidak tahu untuk kerja-kerja belakang tabir dalam penghasilan sesebuah buku itu. Jadi pada semua sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini boleh menekan butang share di pautan media sosial Facebook anda untuk terus bersama saya dan barisan dan panel jemputan kita pada malam ini. Stay tune dan teruskan menonton. Okay, baik. Selamat malam dan terima kasih pada yang masih lagi setia menonton pada siaran langsung yang kita bawakan khas di platform Book Surgeon. Pada mulanya kita merancang untuk mengadakan sesi siaran langsung malam ini melalui sesi Clubhouse seperti yang kita sering buat pada sebelum-sebelum ni. Namun kita mengalami sedikit masalah teknikal lah dari sudut capaian untuk masuk ke dalam Clubhouse, tapi tak ada masalah. Kita just go on, proceed. Program tetap jalan macam biasa. Kita akan jalan terus tanpa mempedulikan sebarang halangan dan apa-apa ujian yang menimpa. Jadi pada malam ni kita bawakan siaran langsung khas daripada Facebook Book Surgeon, di mana kita ada menjemput seorang panel yang saya kira sangat berpengalaman luas dalam dunia penerbitan buku, di mana mungkin sebelum ni Book Surgeon jarang membawa topik-topik belakang tabir ataupun topik-topik sisi-sisi tersembunyi yang kita tak tahu untuk kerja-kerja yang membabitkan penerbitan. Sebelum ni banyak kita sembang pasal jual genre buku ataupun kita buat pembedahan buku bersiri, dan kita banyak menceritakan tentang buku semata-mata dan penulis. Tapi kali ini kita bawa mungkin malam ni istimewa sedikit, yang mana kita nak bongkarkan rahsia. Dia tak adalah rahsia, tapi kita nak dedahkan, mungkin ramai yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh bahagian-bahagian dalam rumah penerbitan, terutamanya bahagian editor naskah, kerja-kerja yang dibuat oleh mereka dalam menghasilkan sesuatu buku yang berkualiti. Normalnya biasanya kita sering dengar ataupun kalau kata kita beli sesebuah buku ni, kita selalu menjumpai ataupun kita akan lebih expose terhadap penulis dan juga jalan cerita. Tapi mungkin kita tidak tahu apa yang di sebalik penghasilan sesebuah buku yang berkualiti terdapatnya editor yang berada di sisi. Okey, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan kepada semua sidang penonton pada malam ni. Kita bawakan orang yang berpengalaman yang saya sebutkan tadi. Okey, nama diberi adalah Puan Alimi binti Liman. Puan Alimi binti Liman berasal daripada Tawau, Sabah. Untuk makluman, Puan Alimi, kerjaya beliau merupakan seorang pegawai penerbitan kanan di penerbit Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, terutama dalam pengkhususan dalam bahagian bidang editorial ataupun bahagian suntingan naskah. Status beliau sudah berkahwin dan mempunyai berapa orang, Puan? Cahaya mata? Dua. Tadi dah nampak seorang kan? Tadi dua orang cahaya mata. Okey, alhamdulillah. Dan untuk makluman semua sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, panel kita mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam dunia penerbitan.
Dan yang saya faham dalam 15 tahun ni terutama dalam penerbitan ataupun dalam bahagian editor buku-buku bergenre akademik yakni di USM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata bagi penerbitan di Universiti Islam Malaysia ni banyak membabitkan buku-buku yang bersifat akademik lah. Jadi penglibatan beliau sendiri secara tak langsung selama 15 tahun banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti suntingan ataupun editor dalam bahagian buku-buku akademik. Tapi tak ada masalah, mungkin kita boleh kongsikan, mungkin kalau kata Puan Halimi ada pengalaman juga dalam buku-buku bergenre yang lain. Dan juga kat sini Puan Halimi bukan sekadar terlibat dalam dunia editor ataupun dunia penyuntingan. Kat sini beliau juga merupakan terlibat dalam dunia penulisan secara swaterbit ataupun terbit sendiri dalam 2 tahun kalau tak salah saya betul Puan 2 tahun terlibat secara langsung dalam dunia penulisan ni. Dan antara judul-judul penulisan ni saya baca sikit lah, kita cerita sikit. Antaranya Antologi Lelaki Langit Kejora, Writer Right pada tahun 2021. Kemudian kita ada Anekdot Syawal, Himpunan Cerita Hari Kemenangan, Kalam Ilham Cipta Press yang diterbitkan oleh Kalam Ilham Cipta Press 2021. Kemudian kita juga ada Antologi Cerpen Kanak-Kanak, Bahagia di Perpustakaan Rumahku oleh SYFE 2021 juga. Dan ada beberapa lagi lah, beberapa karya yang ditulis sendiri oleh Puan Halimi dan diterbitkan secara swaterbit. Mungkin kita boleh tanya sikit Puan, macam mana nak dapatkan alang-alang ni, nak dapatkan pembacaan terhadap karya-karya Puan ni? Mungkin boleh kongsi sedikit, nak dapatkan dekat mana? Terima kasih Saudara Nazri. Assalamualaikum semua yang sedang menonton siaran ini pada malam ini. Okey, karya-karya saya tadi baru juga diterbitkan dalam tahun lepas. Jadi boleh dapatkan terus daripada saya lah ataupun daripada penerbit yang berkenaan, sebab ada beberapa penerbit yang terlibat. Tapi kalau daripada saya sendiri, saya juga ada stok buku tersebut lah kalau berminat. Jadi itu antara percubaan pertama kita ke jalan yang berbeza sedikit daripada dunia editor, dunia suntikan ni. Jadi sebelum ni saya menyunting karya orang lain. So kali ni kita nak menyunting karya sendiri, kita menghasilkan karya sendiri, jadi orang lain pula yang menyunting karya saya kan. Jadi kita dah berada dekat dua situasi. Dulu kita berurusan dengan penulis, sekarang saya sendiri menjadi penulisnya dan saya dah memahami perasaan penulis tersebut bila berhadapan dengan editor. Jadi dua dunia yang saling berkaitan tetapi agak berbeza sedikit lah. Okey, baik. Okey, jadi Puan Halimi ada highlightkan tadi, kalau pada mana-mana ada sinda penonton ke, ada yang berminat nak dapatkan, boleh terus direct dengan Puan Halimi ataupun bagi penerbit ni lah. Dan saya sangat tertarik bagaimana Puan Halimi bijak mengambil keputusan untuk mencabar diri untuk pergi ke satu lagi jalan. Ini sebagai daripada editor 15 tahun kepada seorang penulis. Saya kira itu bukan orang lain pun kadang-kadang tak ni jugalah, tak berkemampuan. Tak apa, kita ni lah. Okey, tak apa, kita akan mulakan sesi perbincangan. Pada malam ni, seperti yang kita maklumkan dalam poster, di mana topik asal kita ataupun topik utama yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan sisi tidak tahu dalam dunia penyuntingan buku. Yang mana pada malam ni kita mungkin akan didedahkan dengan kerja-kerja belakang tabir daripada seorang editor dalam penghasilan sesebuah buku lah. Jadi untuk tanpa saya buang masa, mungkin saya akan terus ajukan kepada Puan Halimi soalan yang pertama. Okey, jadi saya nak tanyakan, apakah basic ataupun keperluan kemahiran asas yang perlu ada pada seseorang untuk terlibat secara langsung dalam dunia-dunia editor dan ataupun dunia penyuntingan buku? Silakan Puan. Okey, terima kasih Nazli. Dunia penyuntingan buku ni sebenarnya sangat luas. Jadi kalau pada halayak umum, kita faham editor tu mungkin sebagai seseorang yang menyunting karya dari segi bahasa, semak ejaan, semak tata bahasa, semak ada titik ke tak ada titik, koma, setakat itu sahaja. Tapi sebenarnya
editor ni dia ada banyak jenis ataupun banyak peranan yang dimainkan oleh seorang editor. Jadi ada editor yang khusus untuk menyemak kandungan sesuatu teks tersebut ataupun buku tersebut, mana-manalah, mungkin artikel jurnal. Jadi kita ada editor yang memainkan peranan sebagai pakar bidang teks yang disemak tersebut. Jadi dia akan melihat dari segi kandungan. Jadi itu kita panggil sebagai substantive editor lah. Tapi saya sendiri sepanjang 15 tahun ini bekerja sebahagian besarnya memainkan peranan sebagai editor naskah atau kita panggil dalam bahasa Inggeris copy editor. Jadi itu bukan yang maksudlah kita tak terjemah editor copy lah kan, sekali lagi kita mengedit ataupun menyunting karya tu sambil minum kopi bukan. Jadi editor naskah ni lebih kepada menyemak hal-hal teknikal sesuatu karya tersebut untuk memastikan pembaca ni dapat memahami apa mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dan teks tersebut sesuai untuk diterbitkan. Maksudnya bila diterbitkan tu dia tak melanggar sebarang hak cipta, dia tak menimbulkan kontroversi, dia tak menimbulkan fahaman-fahaman yang sesat kan. Dia tak mengubah fakta yang telah diketahui umum, dia tak menyeleweng, dia tak menyebabkan berlaku rusuhan ke kan. Jadi editor naskah ni secara umumnya orang yang berada pada peringkat selepas fakta ataupun kandungan buku tersebut dah disemak dah oleh pakar bidang. Jadi kita cuma memastikan secara bila penulis nak baca tu dia dah faham dah. Dia rasa memenuhi kehendak pembaca yang nak membaca teks tersebut lah. Jadi itu pengenalan umum lah. Kita kata sebagai editor ni apa tugas-tugas dia. Jadi macam mana pula nak jadi editor? Adakah sesiapa sahaja boleh jadi editor? Kalau kita tengok editor ni yang secara umumnya lah, satu dia kena mempunyai satu kemahiran dalam bahasa. Sebab kita membaca teks, jadi sudah semestinya kita mesti mempunyai satu level bahasa yang lebih tinggilah daripada penulis ataupun daripada pembaca, sebab kita nak menyunting karya orang ni. Jadi kalau level bahasa kita tu lebih rendah lagi daripada penulis ataupun pembaca, macam mana kita nak memastikan teks tu sedap dibaca kan, nampak teratur. Jadi itu yang secara umumnya kemahiran bahasa. Selain daripada itu, latar belakang masing-masing dalam bidang pendidikan lah. Contohnya kita nak menyunting buku sains, kita ada latar belakang, kita ambil kursus sains, kita ambil kursus seni, kita ambil kursus perubatan. Jadi secara umumnya sesiapa yang mempunyai latar belakang pengajian dalam bidang tertentu dan mempunyai kemahiran bahasa yang baik boleh menjadi editor. Tetapi kita nak mengasah kemahiran syutingan yang baik tu memang memerlukan pengalaman. Jadi itulah gunanya pengalaman tu akan mendewasakan kita lah sebagai pengalaman dan masa pun, betul. Kita ada pengetahuan, kita masuk sebagai editor ni kita ada pengetahuan asas, tapi yang nak menunjukkan, nak menggambarkan kita dapat mengedit sesuatu karya tu dengan baik, dengan dapat membantu penulis, itu memerlukan pengalaman. Baik. Satu menjawab. Itu saya kira mungkin persoalan-persoalan ni yang orang kata mungkin ada yang cenderung nak tahu macam mana sebenarnya tugas editor ni, apa je yang dibuat. Jadi sedikit sebanyak apa yang saya dapat kupas daripada Puan Limi sebutkan tadi, antara kemahiran-kemahiran asas perkara ini kita perlu menguasai kemahiran bahasa, itu yang terutamanya lah. Sebab kita nak menyunting karya-karya ataupun tulisan-tulisan ni, memang tak nak kemahiran bahasa tu penting. Dan juga satu lagi yang saya dapat highlightkan tadi adalah berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Biasanya
untuk mengambil masa tu agak berapa lama tempoh masa orang kata untuk dapatkan untuk menguasai kemahiran tu. Biasanya lah kalau kata daripada amatur kepada level pro sikit tu. Alah. Ah, Sukar nak jawab tu. Kita kata sukar level amatur kepada pro kita nak definisikan tu agak sukar lah sebab kan sebagai dia contoh, bergantung pada individu tu. Yes, itu bergantung kepada individu juga kerana macam saya sendiri pengalaman sebagai editor kan, skill kemahiran tu pengetahuan, contoh pengetahuan bahasa lah, walaupun latar belakang pengajian saya dulu pun bahasa, tetapi bila menguruskan penyuntingan sesebuah manuskrip tu, saya akan menerima manuskrip daripada pelbagai bidang, bukannya bidang bahasa saja, bidang sains, bidang perubatan, bidang teknikal, biologi, kimia. Jadi itu yang akan memberi pengalaman kepada saya sedikit demi sedikit. Maksudnya mungkin setakat ini pada kedudukan saya sekarang, saya boleh menyunting, saya lebih kemahiran saya dalam menyunting teks sastra sebagai contoh. Tetapi jika bagi teks sains dekat saya, mungkin kemahiran saya tu lebih rendah berbanding editor yang lain yang mungkin latar belakang dalam bidang sains. Jadi ada sedikit perbezaan di situ. Cuma mungkin dari segi kepekaan. Sebagai editor ni bukannya kita hanya perlu mempunyai pengetahuan je, tapi kita perlu peka. Tak guna saya ada pengetahuan bahasa. Kita dah tahu tata bahasa macam mana nak perbetulkan ejaan, past tense, present tense sebagai contoh. Tetapi kalau saya tak ada kepekaan untuk mengenal pasti kesilapan pada teks tersebut, saya tak boleh betulkan. Jadi itu yang kenapa pengalaman dan tempoh masa tu yang membina diri editor tu, sebab kita menangani pelbagai manuskrip dan kita membina kepekaan editor tu. Sebab tu bila editor, saya sendirilah kadang-kadang orang tegur, kita lalu dekat papan tanda iklan ke kan, tengok subtitle dekat TV, tengok baca surat khabar. Billboard tu kan. Kita akan automatik macam salah tu kan. Tapi orang lain lalu faham je kan. Dia tak ada apa pun. Dia antena editor tu dia macam cepat je nak tangkap kan. So editor ni macam boleh dikatakan asyik cari salah orang je kan. Macam tu lah. Sebab editor kita dah terbiasa dah. Kita nak cari yang silap tu. So yang tu lah yang saya rasa kita dapat lihat pada seorang editor tu, yang tu kita memang nampak lah terbina daripada pengalaman tu. Saya kira fokus ataupun ketelitian yang antara poin-poin yang boleh digilap apabila seseorang tu terlibat dalam dunia editor. Secara ni saya kongsikan sebab saya ada pengalaman sedikit lah kata, tak ada lah kata expert, memang amatur dalam pengalaman sebab saya pernah terlibat dalam penerbitan suara terbit untuk buku terbitan Book Surgeon. Yang kedua ni kalau tengok kat belakang ni ada ni buku dah, kita buat product placement sikit, Cik Zimam Tragedi Sisi. Memang ni secara peribadi lah, kita sepanjang itu saya kira tu kira buku yang bersifat fiction dan buku yang tak terlalu berat lah. Itu pun pada saya setelah dalam proses penerbitan tu memang menguji kesabaran lah. Satu kadang mungkin bila mana kita dah tengok kan, dah tengok banyak lagi ni, rasa yang ni macam tak kenal. Memang dia sedikit sebanyak memang menguji kesabaran dan memang akan mengambil masa yang lama lah. Itu pada saya yang baru level amatur dan pada buku-buku yang saya kira berjaya ringan. Kalau kata puan macam terlibat dengan buku-buku akademik dan teknik yang ni, memang kemahiran teknikal tu saya kira antara cabaran besar lah dalam dunia editor ataupun seorang penyunting. Okey, sebelum tu saya juga saya suka ingatkan kalau pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton siaran langsung, boleh terus upkan soalan sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panel. Okey, ni ada satu soalan puan, tak apalah kita pergi run sekaligus lah. Ni ada soalan daripada kita punya CEO Book Surgeon, Muhammad Rozaidi.
Mohon tips editor yang terpaksa edit karya tulisan sendiri. Bagus atau tak amalan seperti ini? Mungkin Puan boleh bagi pandangan sedikit? Okey, terima kasih. Ini soalan ni memang kita selalu dapat lah. Terutama yang penulis yang menerbitkan karya sendiri kan, surat terbit. Jadi antara faktor-faktornya kita nak save cost kan, kita nak cepat. So kita rasa setiap penulis ada apa dia ada rasa macam kita dah tulis, saya tahu apa yang saya tulis, saya tahu apa yang saya nak sampaikan. Jadi saya rasa saya dah betul dah. Tak perlulah nak edit lagi. Saya dah sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Saya faham. Saya sendiri pun macam tu. Apatah lagi sebagai melibatkan diri sebagai editor dulu, kemudian sebagai penulis. Jadi terlebih lagi lah sebab saya rasa saya menulis sebagai seorang editor juga dan saya rasa saya dah betul dah. Tetapi bila orang lain menyunting karya saya, ada perkara yang memang saya terlepas pandang. Memang saya terlepas pandang. Jadi untuk menjawab tips yang terpaksa edit karya tulisan sendiri bagus atau tak amalan seperti ini, pada satu peringkat penyuntingan, ya. Sebab ingat tak tadi saya nyatakan tentang substantive editor tu kan, editor yang menyemak kandungan. Sebagai penulis, ya, sebab kita perlu mengedit karya tu mengikut kesesuaian kandungan yang kita nak sampaikan kepada pembaca. Dan perkara itu penulis je yang tahu, betul tak? Kan? Kita tahu kandungan apa yang kita nak sampaikan, apa fakta yang betul, bagaimana aliran cerita tu. Orang lain tak boleh nak ubah suara kita nak ubah. Tetapi pada peringkat akhir penyuntingan, terutama untuk perkara-perkara yang teknikal seperti ejaan, ayat, perenggan, gambar, lebih baik upah orang lain ataupun minta kawan-kawan orang lain untuk menyemak, kerana mata kita ni, otak kita ni dah terprogram dah dengan teks yang kita baca dah berkali-kali. Kita tulis, kita baca, umpama kita dah lekat dah dekat kepala. So kalau kita baca macam mana sekalipun, kita tetap akan nampak benda yang sama. Kita tak nampak dah perkara-perkara lain yang mungkin silap. Jadi walaupun kesilapan ejaan lah terutamanya, walaupun kita rasa macam alah mudahnya kesilapan ejaan kan, tapi saya sendiri sebagai editor pun bila buku yang saya sunting itu dah terbit, elok je dah lepas cetak kan, kita pun semak lah nak tengok buku ni kan. Buka je tak, ada satu kesilapan ejaan. Nampak? Macam mana boleh terus tu? Macam mana boleh terlepas tu? Bukan saya tak tahu kesilapan ejaan tu kan, tapi saya memang tak nampak. Jadi itu macam orang kata sumpahan lah kepada editor. Benda tu biasa terjadi. Tapi apa kan. So bagus tak bagus tu ya, kita sebagai penulis nak melahirkan karya yang berkualiti. Jadi lebih baiklah tidak diamalkan ada orang lah kedua. Itu. Betul-betul. Kena lantik orang lain. Faham. Jadi secara tak langsung saya rasa saya dapat simpulkan signifikannya perlu penulis hire ataupun ada orang editor, macam saya cakap lah, untuk lahirkan sesebuah buku yang berkualiti itu bukan hanya pada penulis tapi perlu ada editor yang berada di sisi dia ataupun di sisi penghasilan buku tu lah. Baru orang kata terbitnya kualiti sesebuah buku. Okey, kalau tak dia macam kalau tak jadi macam tadi lah, kata kita sebagai penulis, kita terbit buku, kita baca balik, kita tengok ada kesilapan, dia macam sakitnya tu di sini kan. Tak boleh nak buat apa dah sebab dah cetak kan. Dah cetak. Benda tu yang paling frust, tak tipu. Yang tu yang pernah lah ni yang kita rasai lah. Maksudnya walaupun pernah yang saya buat yang surat terbit tu kan, memang lepas-lepas kita tengok tu, kenapa lah kita tak betul awal. Dia mai dah rasa macam tu. Okey, Dawan ni kita tengok ada lagi pandangan, dia bukan soalan lah, dia bagi pandangan. Saudara Adli Azimat, bagi saya editor adalah cermin yang menyolek kekemasan penulisan seseorang penulis. Ya, betul. Itu kenyataan yang menyokong lah. Okey Wan, tadi kita ada bercakap tentang kesilapan. Okey, komen saya nak tanya pandangan Puan lah sepanjang Puan terlibat dalam dunia penyuntingan editor ni.
apa kesilapan yang sering penulis ni buat? I mean, orang kata common mistake lah. Common mistake apa yang selalu penulis buat bila mana mereka tulis buku. Dan bila sampai ke tangan editor, ada kata, yang ni dah biasa, yang ni dah biasa, yang ni dah biasa. Mungkin Puan boleh explain sikit ke pasal tentang ni? Okay. Kalau saya sebagai editor yang sebahagian besarnya menguruskan buku-buku ilmiah, sebab kita dah ada kita kata substantive editor tu pada peringkat awal. So perkara-perkara berkenaan fakta tu sebenarnya bukan di dalam bidang sebagai editor naskah dah lah, sebab kita bukan pakar bidang. Kita nak komen macam mana, kita nak sunting macam mana kan. Tapi yang sangat common ialah tentunya lah kita baca je kesilapan tata bahasa, ayat tu terlalu panjang, utamanya kalau buku ilmiah lah, sebab kan bila dia menulis tu kan, dia tulis, dia macam aliran idea daripada kepala dia tu, dia macam masa menyampaikan kuliah. Kita bercakap sampai ke kuliah, koma kan, kita cakap je. So yang macam tu jugalah cara ditulis dekat, cara penulis tu menulis dekat buku. Jadi bak kata komen kita punya penonton tadi, editor ni ibarat orang yang menyolek sebagai gambaran kekemasan sesebuah karya kan. Jadi walaupun ayat tu mungkin dapat difahami, tapi dia tak kemas lah, dia tak cantik. Pembaca nak baca, kalau betul-betul nak baca tu, dia dah putus nafas dah lah kan. Dia tak nak bernafas dah, baca satu perenggan tu, satu titik je. Pernah jumpa ni. Lepas tu kesilapan ejaan tu pun biasa. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita bercakap tu sebutan dia tu lain. Kita menyebut tu lain daripada ejaan yang sebenar kan. Dan kebiasaan penggunaan bahasa dalam perbualan seharian. Kita biasa cakap macam ni. So sebenarnya ayat tu salah dari segi tata bahasa dia. Sebagai contohlah. Jadi sama juga itu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, itulah yang biasa kita temui lah dalam satu manuskrip tu. Saya rasa tak pernah lagi lah jumpa yang tak ada kesilapan bahasa langsung walaupun daripada sastrawan negara. Wow. Mesti kita akan edit ada dari segi ejaan ke tanda baca kan. Itu perkara-perkara yang simple lah. Tapi memang akan berlaku. Baik. Saya simpelnya kita kata walaupun orang ataupun penulis ni memang terlibat dalam bidang pengucapan ke, ataupun memang kita tahu dia seorang yang berkaliber lah, tapi bila masuk ke dalam penulisan ni, nak tak nak memang orang kata akan jugalah mendorong kepada berlaku beberapa kesilapan teknikal tu sendiri. Saya nak tanya Puan, yang ni soalan peribadi lah. Ada tak kalau kata terlalu banyak kesilapan, dia akan diteruskan di peringkat editor ataupun dia akan memang bagi pada penulis untuk repair macam mana benda tu? Ya. Kalau pada situasi sebenar lah, editor dengan penulis, kita akan semak dulu buku tersebut. Kemudian bila terlalu banyak perkara yang kita nak sahkan semula dengan penulis, kita akan kembalikan manuskrip kepada penulis beserta persoalan-persoalan lah, ataupun yang kita nak tanya semula kan, betul tak ni, betul tak, inikah yang dimaksudkan. Kadang kita nak ubah ayat tu, kita takut ayat dia dah berubah maksud. So kita akan bagi cadangan, kita akan bagi komen, kita akan tanya dekat manuskrip tu, macam mana dengan ayat ni, betul tak kalau nak ubah macam ni. Terutamanya kalau manuskrip teknikal, sains kan, kita ada unsur-unsur kimia tu kan, huruf besar huruf kecil pun dah nama lain dah kan. Kita nak letak superscript pun dah nombor tu dah berbeza maksud dah kalau dengan superscript dengan tak superscript kan. Jadi itu perkara yang sangat penting lah, walaupun kita kata nampak simple, tapi dalam dunia ilmiah sangat-sangat penting kerana dia betul-betul akan mengubah maksud, terutama bila dijadikan sebagai rujukan pada peringkat pengajian tinggi lah. Kita tak naklah kita dah cetak buku, kemudian kita nak cetak semula dengan pembetulan kan. Kita nak masukkan pula helaian-helaian pembetulan pada buku tersebut. Jadi nampak kerja yang tak kemas lah.
dan Faham kan? menyusahkan, betul? Jadi memang ada lah berlaku beberapa isu yang kata kalau kata terlalu banyak kesilapan ataupun banyak persoalan yang tak terjawab, kita akan pulangkan kepada penulis asal untuk untuk orang kata explain ataupun bagi pencerahan balik lah tentang apa yang ditulis dan perbetulkan apa yang kesilapan. Okey, baik. Itu situasi biasa lah. Macam mana, Pan? Itu situasi biasa lah dalam penyuntingan buku, terutamanya kalau ilmiah. Kita memang akan sentiasa berkomunikasi dengan penulis, bukan sekali, tetapi memang berkali-kali sepanjang proses penerbitan buku tersebut sehinggalah dah cetak. Jadi dia bukan proses yang kita kata jumpa sekali habis cerita. Tak, kita akan selalu jumpa lah. Faham. Okey, ada soalan sekali lagi daripada saudara Adli Azimat. Dia kata kerjaya sebagai penyunting boleh didapati di mana selain DBP? Selain DBP, penerbit ITPA, IPTA, ITBN dan sebagainya. Means dia tanya kat mana lagi orang kata kita boleh ceburi bidang-bidang editor ni. Mungkin Puan boleh bagi pandangan sedikit lah. Okey. Institusi seperti DBP, penerbit IPTA dan ITBM ni yang kita tahu kita kena mohon lah mungkin menerusi iklan-iklan institusi tersebut lah. Itu secara kita jawatan yang rasmi lah kerajaan kan. Selain daripada tu sebagai freelance lah ataupun penyunting bebas pun ada juga, sebabkan kita ada banyak rumah penerbitan lain terutama yang membantu menerbitkan karya-karya suara terbit ni, macam yang penerbit saya tadi pun mereka tak ada penyunting yang in-house macam penerbit seperti USM, IPTA lain, ITBM, DBP ni. Proses penyuntingan tu perkara-perkara yang berkaitan dengan penerbitan lah, kebanyakannya dilakukan secara in-house, maksudnya dalam organisasi itu sendiri dengan staf tetap. Tapi bagi organisasi lain ataupun rumah penerbitan swasta lah ataupun yang indie ataupun rumah penerbitan yang kecil-kecil ni, mereka tak ada staf yang tetap kan, kerana projek penerbitan pun berbeza-beza dan tak tentu. Jadi di situlah penyunting bebas ni boleh menawarkan khidmat lah. Tapi kena masuklah dalam dunia penerbit ni kan, di mana penerbit tu berkumpul. Dekat situlah kita menawarkan perkhidmatan kita, bergantung kepada kita ni biasa menyunting teks apa. Tak semestinya kita kena tengoklah dia punya niche, pengkhususan rumah penerbitan tersebut tu apa, novel ke kan, buku-buku sekolah ke kan. Tapi saya nampak bagi penerbit-penerbit yang sebegitu memang banyak peluang lah sebagai penyunting bebas. Okey, baik. Saya kira menjawab persoalan lah daripada saudara Adli, di mana selain badan-badan kerajaan yang terlibat dalam bahagian penyuntingan naskah, kita juga boleh juga pada mana-mana yang berminat untuk terus mencari ataupun peluang-peluang di mana-mana rumah-rumah penerbitan swasta ataupun secara freelance, secara freelancer. Okey, ni ada lagi soalan daripada orang kuat buku, saudara pengasas BookTube Malaysia, saudara Hafiz Latif. Okey, editor selalu dianggap grammar Nazi. Benarkah anggapan ni, Puan? Okey, grammar Nazi, Puan. Mungkin boleh komen sedikit. Pada satu level ya kot. Orang yang menganggap tu kalau dia rasa dia betul-betul lah tu. Tapi macam saya kata tadi kan, ialah editor ni secara umumnya dia macam boleh dianggap kerja editor ni kerja cari salah orang je kan. Kerja orang yang mudah trigger kan. Itulah. Jadi tapi technically betul lah, sebab kalau kami tak cari kesilapan, kita tak menjadikan teks tu lebih baik. Jadi kami kena mencari kesilapan. Kami tak boleh mencari yang betul je. Memang kerja sebagai editor ni, dia tak cari yang betul. Dia cari yang salah je. Sebab dengan salah itulah kita boleh membetulkan
teks tersebut, mencantikkan penyampaian mesej dia, mencantikkan perwajahan buku tersebut sebelum sampai kepada pembaca. Jadi Baik. itu yang tersembunyi lah, yang tersembunyi kan. Jadi mungkin boleh lepas ni orang selalu kata perempuan selalu betul tu dah tak signifikan lah. Kita kata lepas ni editor selalu betul. Macam mana Wan? Itu selalu betul kan? Itulah. Okey, baik. Okey, saya akan bagi. Okey, tak ada lagi soalan daripada penonton. Okey, mungkin soalan ni saya boleh ajukan pada ni lah. Mungkin Puan boleh ceritakan secara ringkas means proses proses asal ataupun proses editor tu berlangsung macam mana? Means daripada terima naskah and then ke peringkat ni dan akhirnya dibagi kepada bahagian orang kata pengeluaran ataupun pemasaran. Okay, mungkin Puan boleh describekan benda tu sedikit? Okey, proses penyuntingan macam saya kata tadi, proses penyuntingan ni dia bukan berlaku dalam satu kitaran sahaja. Jadi kenapa adakah penyuntingan ni kalau kita nampak lah kan, dia seolah-olah saya terima satu buku ni, kemudian saya baca, saya dapat mengesan semua kesilapan, saya perbetulkan, lepas tu okey, boleh cetak dah. Tak, dia tak berlaku macam tu. Sebabkan kemampuan kita sebagai manusia ni, kita tak akan dapat, walau macam manalah, setakat ni tak jumpa lagi editor yang menyunting satu karya tu, dia kata saya sunting sekali je, saya dah jumpa dah semua kesilapan, esok lusa boleh pergi cetak dah. Tak ada lagi lah. Kitaran tu berlaku mungkin beberapa kali dan melibatkan satu pasukan lah. Sebab walaupun penyuntingan tu kita kata proses penyuntingan, tapi dalam menyunting tersebut kita ada editor, kita ada pembaca proof, kita ada, kalau di penerbit SM sendiri kita ada pengatur huruf. Jadi ketiga-tiga orang ni pun terlibat dalam proses penyuntingan tu. Jadi walaupun, tapi secara umum ini kita cerita pasal secara umum. Contohlah saya ada satu buku cerita, editor nak semak. Okay? Dia akan semak. Pembacaan kali pertama tu biasanya kita akan mengenali teks tu dulu. So kita nak kenal kan, kita nak membetulkan sesuatu, kita kena kenal dulu. Dia ni bagaimana kan? Umpama kita nak jumpa orang, kita kena kenal dulu dia ni siapa, kan, umur dia berapa, orang mana, kan, kerja apa. Lepas tu baru kita boleh sembang-sembang dengan dia. Jadi sama juga dengan teks. Kita kena kenal dulu teks tu. Kemudian barulah pembacaan kedua ataupun ketiga, kita memulakan proses membetulkan manuskrip ataupun menambah baik manuskrip tersebut. Kita biasa tak baca. Berapa kali buat? Biasanya berapa kali tu kita? Bergantung kepada apa? Keadaan manuskrip tersebut lah. Keadaan manuskrip sebab maksudnya dia tak ada satu penetapan lah. Maksudnya tiga kali baca, 4 kali baca tak ada. Oh, okey. Tak ada, tapi pastinya lebih daripada sekali. Kerana pembacaan kali pertama tu sangat penting. Sebab tu yang menentukan, kita kata penentulah macam mana, apa kerja-kerja penyuntingan yang kita kena buat lepas tu. Sebab bacaan kali pertama tu kita cuma baca je. Kita nak kenal je. Kita nak make analisis je. Apa masalah manuskrip ni? Apa yang kita perlu buat selanjutnya? Apa yang kita perlu fokus? Apa yang kita perlu betulkan? Apa cabaran kita nak menyunting ni? Agak-agak berapa lama yang diperlukan? Itu sebabnya masa membaca tu memang membaca. Kita tak menyunting lagi. Pertama kali kita tengok manuskrip tu, kita baca untuk memahami je dulu dan mengenal pasti masalah dia. Maksudnya baca, memang tak pegang pen apa, baca saja. Macam tu. Baca saja, boleh lah pegang pen. Boleh tapi kita kata macam nak catat-catat je, macam okey, KIV yang ni, setakat macam tu je. Kita tak menyunting lagi. Sebabnya kita tak tahu kita nak sunting, macam mana kita nak membetulkan satu manuskrip tu. Kalau kita tak baca sampai habis, kita tak kenal dulu. Kan kita nak umpamanya kita nak memasak, kan,
kita tak tahu kita nak masak apa. Lepas tu kita membuta tuli je pergi beli bahan-bahan dekat pasar. Logik ke tak logik? Tak logik kan? Macam mana kita nak menghasilkan, kalau kita tak ada satu destinasi ataupun satu objektif, kita tak kenal apa masakan kita nak buat tu, macam mana kita nak beli bahan yang betul? Macam mana kita nak mengetahui cara yang betul? Sama jugalah, kita nak membetulkan sesuatu tu, kita kena kenal dulu macam mana kita boleh membetulkan sesuatu manuskrip tu lah. Okey, faham Puan. Maksudnya kalau kata kat sini, apa yang kita dapat simpulkan, the first read tu adalah mengenal dulu, orang kata. Mengenal dulu pembacaan. And then baru kita akan pergi pada proses-proses penyuntingan dan sebagainya. Okey, kita ada soalan daripada Pak Ngah bin Ismail. Bagaimana menghadapi penulis yang tidak mahu terima tulisannya dirombak oleh editor? Okey. Ya, ni orang kata dark side lah ni. Dark side bergaduh antara penulis dengan editor. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman kalau ada sebelum ni. Ada, mesti ada. Mesti ada penulis yang tak terima kan. Itu realiti lah. Ada terutamanya bekerja dalam dunia penyuntingan karya ilmiah ni, lagilah berlaku perkara tu. Sebabkan kita berhadapan dengan mungkin penulis yang berpangkat lebih tinggi kan, penulis yang punya gelaran, yang kita ni bukan siapa-siapa pun, kita cuma editor kan, yang bukan pakar bidang pun. Jadi mungkin bila kita mencadangkan sesuatu nak menambah baik manuskrip tersebut, tak diterima, tak nak diubah kerana penulis biasa dah biasa dah menulis gaya macam tu. Jadi itu pun satu kemahiran lah yang perlu ada pada setiap editor. Macam mana kita nak menghadapi penulis macam ni tanpa berlaku pergaduhan lah ataupun pertelingkahan kan. Saya kongsikan ada sekali tu saya menyunting satu karya lah. Jadi penulis tu kata, saya sayang sangat ni, dia kata buku dia pegang manuskrip dia macam tu. Saya sayang sangat, jangan ubah, dia kata. Saya dah tulis dah macam ni, saya dah susun elok-elok macam tu. Saya nak dia macam ni, jangan ubah. Karya ni umpama anak saya, dia kata. Umpama anak saya. Saya sayang sangat dia tak nak ubah apa-apa. Sebab dia rasa memang ada yang macam tu lah. Memang ada. Ini cerita ni memang kisah sebenar. Kan nama dirahsiakan. Nama dirahsiakan. Okey, apa? Ni umpama anak saya ni, yelah betul lah kita menghasilkan karya sendiri, umpama jiwa kita lah kita luahkan dekat situ kan. So saya pun kata betul, tapi anak tak anak pun, anak yang sebenar pun kena pergi sekolah. So sekarang ni pun bila dah masuk sekolah, memang cikgu dia akan rotan kan, akan ajar betul-betul. So saya kata yelah betul lah manuskrip tu macam anak dia, tapi anak dia dah pergi sekolah dah dan kali ni saya yang cikgu dia. So saya kena betulkan manuskrip tersebut. Dia pun macam terdiam kan. Saya kata tapi betul lah pada analogi tu kita kena standby dengan orang-orang yang sebegini ya. Faham. Kita kena pandai lah nak berkomunikasi. Kena pandai lah nak twist balik, betul. Tapi walau macam mana pun dia tak boleh terima, tak mau terima, kita kena capai satu kesepakatan lah. Keputusan yang kita sepakat, okey mungkin ada setengah perkara yang penerbit boleh terima, tak perlu diubah. Tetapi ada perkara yang memang perlu diubah. Kalau tak, kita tak boleh nak terbit sebab perkara tu memang tak bersesuaian. Jadi itu terpulang juga kepada bagaimana editor ni nak meyakinkan penulis, kita nak bagi justifikasi tu macam mana. Faham. Kita nak mengubah sesuatu, kita pun perlu fahamlah tak semua orang suka perubahan. Tapi bila kita bagi justifikasi yang munasabah, insya-Allah lah dia akan boleh terima lah. Jadi kebiasaan peleraian dia tu macam tu lah situasi dia tu. Ya, walaupun kita duk tarik tali kan, tapi hujung-hujungnya
kita tak kata penerbit ataupun editor menang ataupun penulis menang, kita mencapai satu titik tengah lah. Titik tengah. Macam mana kita nak bertoleransi dengan perubahan-perubahan tersebut. Oh, so bukan semudah yang disangka. Saya rasa memang saya rasa itu one of the cabaran lah. Mungkin kalau kata mungkin macam Puan kata lah, penulis kalau kata sekadar kenalan-kenalan kita mungkin okey lah, tak ada isu. Tapi bila kita berhadapan dengan orang-orang yang orang kata lebih berjawatan dan ataupun dia ada satu berkaliber lah, so itu one of the cabaran utama yang kena hadapi lah sebagai seorang editor. Okey, ada lagi soalan ni Puan. Daripada orang yang sama, yang ni Pak Ngah bin Ismail, dia kata soalan, dalam zaman swaterbit kini, apa amalan yang terbaik agar penulisan lebih baik dan publish ready sekiranya sukar untuk mencari editor? Adakah memadai dengan serah kepada alpha reader dan kemudian beta reader? Okay. Mungkin Puan ada pengalaman cerita ni untuk soalan ni? Okey, menarik alpha reader dan beta reader. Kita kena tengok jenis penulisan tersebut. Kalau bagi saya lah, untuk penulisan fiksyen mungkin tak perlu sampai kita serah kepada editor profesional yang ada ijazah dalam bidang tersebut, ataupun level-level sastrawan ke kan. Mungkin tak perlu memadai dengan alpha reader dan beta reader. So alpha reader ni macam saya kata tadi, dia akan lebih melihat kepada kandungan, kepada aliran cerita. Contohlah saya tulis satu cerpen ataupun satu novel. Kemudian bila alpha reader ni baca, ni alpha reader ni pembaca yang pertama lah. Selain kita dah tulis, kita bagi kepada pembaca pertama yang baca manuskrip tu, dia akan kata, oh cerita ni nampak tak ada kesinambungan lah. Mula-mula dia kat atas bukit, tiba-tiba bab seterusnya dia dah dekat tepi pantai. Macam tak kena pula kan, perlu masukkan satu bab lagi antara kedua-dua bab tersebut. Itu alpha reader, dia akan lebih melihat kepada perkara-perkara yang melibatkan pemahaman lah, dari segi logik, dari segi fakta, dari segi pemahaman pembaca. Mungkin dia baca ayat ni, macam tak faham lah kenapa cerita ni macam ni, kenapa dia mula-mula macam ni, lepas tu tiba-tiba macam ni. Dia akan lebih kepada flow of story. Faham. Beta, bila alpha reader tu dah komen, kemudian penulis pun buat pembetulan, dia betul balik jalan cerita dia, dia betul balik fakta dia, dia betul balik perenggan-perenggan, menambah bab, dia buang bab. Itu pembetulan selepas pembacaan oleh alpha reader. Kemudian dah betulkan, bagi dekat beta reader pula. Beta reader ni umpama editor naskah lah. Dia akan lebih melihat kepada perkara-perkara yang mikro. Dia tak akan baca dari segi flow cerita tu lagi. Dia tak akan baca macam, kenapa watak ni tak jumpa dengan watak ni dulu? Kenapa watak ni terpisah dekat sini-sini? Dia tak tengok tu. Dia akan, sebab perkara tu tadi alpha reader dah komen dah. So penulis dah buat pembetulan. So masalah tu sepatutnya tak berlaku lagi. So perkara-perkara kecil lah dia akan tengok beta reader ni. Contohnya kesilapan ejaan, pemerengganan, gambar kabur, gambar tak sesuai, gambar ada hak cipta. Perkara-perkara macam ayat terlalu panjang, macam dekat perenggan ni satu perenggan satu muka surat. Tak kena lah kan. Tiba-tiba kat belakang tu pula satu halaman tu ada 10 perenggan. Tapi satu perenggan 2 baris je. Tak kena lah pula. So perkara-perkara yang melibatkan dari segi apa? Dari segi perwajahan. Maksudnya kita sebagai pembaca nak baca, kita dapat nampak dengan mata kasar apa yang tak kena pada teks tu. Itu peranan beta reader. Alpha reader tadi, apa yang tak kena dengan hati dia, apa yang tak kena dengan pemahaman dia, apa yang bila dia baca tu dia macam keliru, dia macam tak faham, dia macam celaru kan. Itu alpha reader. Beta reader dia lebih kepada
apa yang dia dapat nampak pada mata kasar, kesilapan ejaan, tak ada titik, tak ada koma, perenggan tak konsisten, kedudukan teks tu tiba-tiba dia tak justified, contoh terlalu banyak ruang kosong, tiba-tiba satu muka surat tu ada satu baris ayat je, tak kenalah, perkara-perkara macam tu yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Tu beza dia alpha reader dengan beta reader. Dan untuk menjawab soalan tu tadi, untuk sesetengah jurnal buku, ya, memadai untuk kita serahkan kepada alpha reader dan beta reader tersebut. Terutama bagi saya kalau penulisan fiksyen lah, sebab kita nak terbit tu mungkin terbit bukannya untuk nak menang anugerah di sastrawan negara ke apa kan. Mungkin kita nak hantar ke artikel ke majalah. Mungkin dia jurnal artikel sahaja yang bersifat ringan lah. Tetapi bagi contohlah buku berkaitan dengan kimia, buku teks kimia, tak memadai lah. Tak boleh lah alpha reader dengan beta reader tu tak memadai. Ya. Okey, dia kata boleh disimpulkan alpha reader lebih sesuai dalam stage awal memantapkan jalan cerita dan plot twist. Beta reader adalah lebih kritikal untuk pastikan semua elemen penulisan siap untuk dicetak. Boleh begitu Puan? Kita. Ya, betul. Secara umumnya kita boleh simpulkan macam tu lah. Cuma kita tak adalah macam setengah macam dekat rumah penerbitan, kita tak panggil lah alpha reader dengan beta reader ni, dipanggil dengan nama-nama yang lain lah. Kita tengok peranan. Mungkin kalau dari segi penulisan ilmiah ni, alpha reader tu kita panggil sebagai penilai ataupun pakar bidang ataupun editor substantif. Jadi beta reader tu pula sebagai editor naskah. Jadi gelaran itu mungkin berbeza, tapi jika kita lihat fungsi alpha reader dan beta reader tersebut, kita boleh simpulkan macam tu lah. Faham. Okey, saya rasa ni antara ilmu baru lah yang mungkin saya rasa tak ramai orang tak sinonim, termasuk saya sendiri pun tak biasa sinonim lagi dengan istilah alpha dan beta reader ni. Jadi saya kira ni satu pendedahan yang baik untuk para penonton kita sedikit sebanyak tentang berkaitan dengan alpha ni, proses editor menggunakan alpha dan beta reader. Saya tengok ada lagi soalan tadi. Ada satu soalan tadi. Bila kata dengan alpha reader dengan beta reader tu, biasanya alpha reader ni orang yang sebabkan dia melihat lebih kepada kandungan, macam tadi kan plot twist, jalan cerita tu, dia biasanya orang yang rapat dengan kita lah, yang memahami jalan cerita tu, yang memahami apa yang kita nak sampaikan message, sebab dia lebih kepada intipati teks tersebut kan. Beta reader ni sebenarnya orang yang tak berkaitan pun dengan teks tu. Kita bagi dekat orang yang tak pernah lagi baca teks tu sebelum tu. Mungkin kalau kita tak kenal pun tak apa. Sebab dia cuma nak melihat perkara tu dari satu sudut pandangan yang berbeza. Bukannya macam contohlah saya duduk sembang-sembang dengan suami saya kan. Saya tulis novel cerita-cerita ni. So kalau saya bagi dia sebagai boleh relate. Dia tak nampak dah apa yang silap kat situ sebab dia dah faham. So saya tak nak orang yang faham cerita tu. Saya nak orang yang tengok dengan mata yang orang kata yang first time tengok ni, kita lagi peka lah. Kita akan terus nampak apa yang salah kan. So itulah dia punya ni beza dia. Faham. Okey, baik. Okey, ni orang yang sama juga, masih lagi soalan. Dia kata, jika saya seorang penulis baru menulis manuskrip mengikut lenggok bahasa dan jalan cerita yang saya yakin betul, tetapi editor saya mempunyai pandangan yang sangat berbeza, sudut pandang dan pendekatan kepada pembaca. Bagaimana harus saya, penulis baru, menghadapi dilema prinsip versus editor ini? Saya kira tadi ada juga disentuh sedikit berkaitan dengan ketegangan antara penulis dan juga editor. Mungkin ni boleh Puan bagi pandangan sedikit lagi lah berkaitan dengan isu ni. Okey, kat Pak Ngah Pak Ngah ni penulis kot mungkin. Okey. Pakai seorang pun. Tapi soalan-soalan macam bukan penulis baru. Ni penulis pengalaman baru ni. Keluar alpha reader, beta reader kan. Okey.
sebenarnya pertikaian ni ataupun kita kata ialah tak setuju antara editor dengan penulis ni, kita mempunyai sudut pandang yang berbeza. Tapi kita kena lihat sudut pandang tu perbezaan sudut pandang tu berlaku kenapa. Adakah penulis sendiri bila nak menghantar manuskrip tu dia tak memahami rumah penerbitan tu kita nak hantar, contohnya kita nak hantar cerpen. Kita kena kenal dulu rumah penerbitan tu terbit cerpen dengan tema yang macam mana. Adakah tema popular seperti romantik ataupun tema keagamaan, tema dakwah kan. Jadi itu mungkin permulaan pertikaian berlaku dari situ kerana dia tak selari apa yang penulis tu inginkan dengan apa yang editor inginkan. Mungkin pada sudut yang lebih kecil, mungkin tema tu katalah tema objektif, kandungan tu dah diterima oleh penerbit dah. Tetapi bila editor menyunting, ada perkara-perkara kecil yang tak dipersetujui oleh editor. Tapi kita kena lihatlah justifikasi editor tu sebenarnya adakah berdasarkan pandangan peribadi ataupun kecenderungan peribadi lah. Yelah, ada orang suka baca teks sekian kan. Jangan kata dari segi kandungan je, dari segi penggunaan perkataan pun. Kadang-kadang kita jumpa penulis yang suka nak guna satu perkataan tu berulang-ulang kali. Tapi itu style. Macam dekat penerbit sendiri, walaupun kita kata kita menguruskan buku-buku ilmiah, tapi gaya penulis tu kita seboleh-bolehnya kekalkan selagi tak melanggar hukum tata bahasa, hukum bahasa, macam itulah. Kalau kita kata dia cara menulis dia macam dia ada style lah. Pada saya kalau yang dipertahankan tu ialah style yang tak melanggar apa-apa hukum bahasa, okey, sepatutnya okey. Kalau yang kita pertahankan tu tidak disetujui oleh editor tanpa justifikasi yang kuat, mungkin kita perlu lihatlah justifikasi masing-masing lah. Sebagai penulis, kenapa saya nak pertahankan gaya macam ni? Sebagai editor, kenapa saya tak bersetuju dengan gaya macam ni? Terutamanya bila lenggok bahasa tu dan jalan cerita, sepatutnya dia bukan perkara yang objektif. Tak ada salah dan betul. Lenggok kita bercakap pasal lenggok. Kita bukan bercakap pasal hukum tata bahasa. Kalau hukum tata bahasa, kita kata ejaan tu macam ni, memang macam tu lah. Itu objektif lah. So, objektif. Tak boleh ni. Faham kan. Jadi, okey. Sebab apa ada sentuh berkaitan dengan tadi pengulangan perkataan yang berulang-ulang. Kalau saya nak tanya Puan lah, ni secara khusus lah. Saya secara peribadi, kalau saya baca sesuatu buku, bila mana saya tengok perkataan tu sering diulang-ulang ataupun selalunya saya nak tanya ni soalan ini yang khusus sedikit. Kalau perkataan yang, Y-A-N-G, diletakkan dalam satu ayat yang pendek, adakah benda tu melanggar hukum bahasa ataupun benda tu macam tadi Puan cakap, dia adalah style dan sebagainya? Yang pada permulaan ayat ke? Bukan permulaan ayat, tapi dalam ayat tu ada dua perkataan yang. Maksud dia contoh dua perkataan yang. Maksud dia ulang dua kali perkataan yang tu dalam satu ayat yang pendek. So pada saya lah, kalau secara peribadi kalau saya baca macam tu, saya rasa macam maksud dia saya salah lah benda tu. Macam sebab tu saya nak tanya, adakah dia adalah style ataupun memang kesalahan tata bahasa? Okey. Dari sudut bahasanya kan, ada yang tu, dia memang boleh ada dua yang dalam satu ayat. Tapi kita kena tengoklah sebab kita tak ada contoh yang spesifik di sini. Dia boleh jadi mungkin salah, mungkin dia tak salah. Tapi dia boleh wujud. Cuma kalau kita bacalah, kita sebagai pembaca, kita akan rasa sama juga, bukan saja yang, ada banyak perkataan lain. Contohnya macam untuk kan.
Untuk tu kan untuk kan bagi betul. kita kadang nak dia berturutan. Beza selang satu Betul. perkataan ni dah ada lagi kat Betul. untuk kan. Betul. Kita akan rasa macam macam tak best lah ayat ni kan. Dia tak best, macam tak best, betul. Dia tak sedap. So adakah dia boleh disentuh oleh editor ataupun tak boleh buat benda tu? Boleh. Boleh, tak ada masalah lah. Naskah sebab kita nak menyedapkan teks tersebut. Faham. Walaupun penulis memang ada yang tak suka ayat-ayat dia disentuh pun. Tapi macam kena tengok teks lah. Contohnya kalau cerpen, cerita-cerita manuskrip fiction kan, dia lebih bergantung kepada jiwa orang yang nak baca tu. Kita nak baca, mesti kita nak baca yang ayat sedap je kan. Jadi kritikal lah bagi mungkin karya fiction, perkara-perkara begitu sebolehnya kita elakkan. Sepatutnya tak ada isu yang besar lah, sebab tu tak mengubah maksud teks. Ayat. Betul. Yes. Faham. Okay, baik. Tahun ni kita dah masuk, berapa lama kita stream ni? 1 jam lah. Okay, kita ambil lagi lebih kurang sejam lah ni. Kita dah ni. Okay. Sebenarnya, saya nak tanya soalan lagi, tapi bila saya nak tengok ada penonton yang tanya tu yang. Tapi Allah, kita raikan penonton. Okay. Daripada Syazwan Azhar. Kalau editor buku ke kiri, cita rasa pembaca ke kanan. Selain macam ni. Apa respon penulis biasanya? Maksudnya jika berlaku perselisihan antara disiplin suntingan dan cita rasa pembaca. Saya suka kiri dan kanan tu. Kiri dan kanan gelap dan terang. Gelap dan terang, astaga. Okay, mungkin Puan boleh jawab sedikit tentang soalan ni. Jika berlaku perselisihan suntingan dengan pembaca. So penulis dekat tengah-tengah. Jadi apa respon penulis biasanya? Okey. Dari segi ni sukarlah. Satu, cita rasa pembaca tu macam mana kita nak tentukan, sebab buku ni masih dalam proses suntingan lagi. Jadi mungkinlah kalau kita kata dari segi umum, macam kita kata pembaca suka ayat-ayat yang tak begitu skema lah. Kita satu anggapan lah, macam kata penulis pembaca suka ayat-ayat yang ringkas je, yang mudah dipahami, penulisan yang bersifat santai, yang memasukkan ejaan-ejaan ayat-ayat yang hype, perkataan-perkataan selanga, contohlah kan, kita kata cita rasa pembaca macam tu. Tapi editor pula kata tak boleh, kita kena ikut hukum tata bahasa, tak boleh ada selanga, tak boleh ada kata mencarut-carut ni, tak boleh ada perkataan yang disingkatkan, tak boleh. Jadi penulis ni macam mana? Adakah dia kena mengikut pembaca atau dia kena ikut juga editor? Sebab buku yang dijual dibeli oleh pembaca, bukan dibeli oleh editor. Betul. So kita nak berada pada pihak yang mana ni, kan? So dalam hal ni saya fikir dia kena ada satu keseimbangan jugalah. Macam kita tengok analoginya macam drama-drama dekat TV lah sekarang kan. Kita kata penonton sukalah cerita-cerita drama-drama cinta kan. Jadi adakah bermaksud penerbit filem ataupun drama kena terbitkan filem yang macam tu? Drama-drama cinta je? Tak kan? Sama jugalah macam buku. Adakah kita kena ikut cita rasa pembaca? Sebab ini satu fakta lah. Kadang selalunya pembaca tak tahu pun apa yang mereka nak sebenarnya, atau apa yang bagus. Sebab dia macam kita pergi satu kedai makan lah. Kan? Kita nak makan sesuatu. Tapi kita kata kita sendiri bagi tahu dekat tukang masak tu, biasanya makan yang sikit-sikit, contohlah nasi pataya lah. Kita dibungkus dengan telur tu kan. Lepas tu kita kata saya nak nasi goreng pataya, tapi telur tu saya tak nak telur dibungkus telur dadar macam tu. Buat telur mata je, tapi bagi 2 dekat tepi tu, campur dengan
sos ikan contohlah. Saya nak ubah sikit, saya tak nak nasi Pattaya yang klasik tu. Itu orang kata biasalah, saya nak nasi Pattaya yang luar biasa. Itu cita rasa saya. Tapi bila tukang masak tu dah buat, lepas tu saya pun makan, saya kata, Allah, tak sedap pun, apa ni kan. So, dia baca, dia pun nak, saya nak macam tu, nak macam ni. Tapi sebenarnya, bila dia orang dah baca nanti, tak jadi seperti yang diharapkan pun. Sama lah macam kita rasa kita tahu apa yang kita nak, tapi sebenarnya kita pun tak tahu apa yang kita nak. Saya rasa isu-isu macam ni pun, dilema-dilema yang sebegini, dia bukan dihadapi oleh antara dunia-dunia perbukuan, dalam dunia-dunia macam tadi Puan sentuh pun perfilman, dunia pemakanan dan sebagainya. Saya ambil selingan sedikit lah, saya cerita pasal saya dah tonton satu video, satu Saiful Apek, dia ditemu bual oleh salah seorang DJ dan satu slot, saya tak ingat slot DJ Nas, satu Gegar kot, ni radio Gegar. Dia tanya lah, orang sekarang dia kata mungkin penggiat-penggiat seni sekarang ni ataupun orang-orang industri terlalu mengikuti apa yang maksud dia matlamat utama nak fokus kepada apa yang audiens nak. Tapi apa yang mereka buat, maksud dia sebelum-sebelum ni, bukan zaman sekarang lah, maksud dia zaman-zaman sebelum ni, audiens atau penonton ni tak ada pun dalam list yang sebagai orang kata progress mereka ni. Progress mereka hanyalah kerja-kerja dan apa yang mereka nak represent, itu saja. Maksudnya audiens ni betulnya tak ada pun dalam mereka punya list sebagai orang kata juri lah, orang kata sama ada nak ikut kehendak audiens atau tak. And then mereka proceed dan benda tu boleh je. So saya rasa situasi tu boleh kata sama jugalah. Kuasa tu patutnya diberi lebih authority kepada penulis sendiri lah, untuk tentukan lah sama ada ni tak terlalu mengikuti sangat apa yang penonton ataupun pembaca nak lah. Mungkin yang sebegitu lah saya rasa dilema ni. Okay. Penulis dia ada mesej dia sendiri. Penulis ada mesej dia sendiri. Kenapa dia tulis buku tu? Jadi kalau dia menulis dia dah ada dalam fikiran dia menulis untuk pembaca yang bagaimana, untuk khalayak yang latar belakang macam mana. Kan macam kita nak tulis buku kanak-kanak, kita mesti fikirkan keperluan kanak-kanak macam mana. Kita nak tulis cerpen cinta, kita tujukan untuk remaja-remaja ke, untuk orang dewasa ke. Jadi penulis menulis dengan satu objektif dah. Jadi kalau kita nak ubah perkara-perkara tu kepada kita ubah sikit situ, ubah sikit sini, jadi dia tak menepati kehendak asal lah. Jadi bila perkara yang tak menepati kehendak asal ni dan dibuat dengan cara yang biasa, dia akan jadi huru-hara lah. Dia tak jadi elok dah lah. So menjawab yang tadi tu, walaupun pada satu tahap kita perlu mendapatkan reaksi pembaca, tapi dia ada satu batasan lah. Bukan kita semata-mata bergantung pada cita rasa pembaca, tetapi kita mendengar respon pembaca yang akan membeli buku kita tu. Tapi mungkin satu segi lah. Contohnya macam penerbit-penerbit sekarang, kita tengok sebelum nak terbit buku tu, mereka akan kongsikan cover buku, contohnya pilihan A, B, C, yang mana yang cantik. Pada saya itu tak masalah lah. Betul. Okey Wan, setakat ni kita dah stream 1 jam 8 minit. Mungkin kita akan ambil 1 atau 2 soalan lagi sebelum kita ke penutup untuk sesi live malam ni. Jadi Puan, saya nak pergi lagi satu soalan. Tadi berkaitan dengan Puan ada kata lah, mungkin selain nak masuk dalam dunia editor, secara sama ada kerja-kerja di dalam DDP, kerajaan dan sebagainya, penulis juga candidate pun boleh cuba-cuburi dalam dunia freelancer. Jadi maksud saya secara freelance ni, mungkin Puan boleh bagi sedikit tips lah ataupun cadangan, apa basic rujukan ataupun buku sumber rujukan yang perlu ada untuk editor untuk bergerak secara freelance ni. Contoh buku tata bahasa dewan, kamus dewan ke, ada tak spesifik benda basic lah orang kata, kalau orang nak jadi editor, yang ni starter pack yang hang kena ada. Mungkin Puan boleh kongsikan. Itu dia, starter pack starter pack sebagai editor tu kita nak tahu. Okey. Biasanya saya melihat macam ITBM, penerbit USM pun suatu ketika dulu pernah bagi kursus pengenalan lah kepada dalam bidang penyuntingan.
Jadi yang pertama, kalau berminat dalam bidang penyuntingan ni, walau macam mana pun kena ada latihan. Sebabnya walaupun kita terima starter pack tu je, katalah kita ada kamus, kita ada buku panduan penerbitan, kita ada gaya dewan. Tapi kalau kita tak tahu apa sebenarnya yang kita perlu kuasai, apa yang kita perlu aplikasikan dalam kerja-kerja penyuntingan, reality lah. Maksudnya kita ada bahan, contohnya starter pack tu tadi, kita ada bahan, tapi kita tak tahu macam mana nak menggunakan bahan tersebut, memang tak boleh jugalah kan. Kita ada kereta yang rosak, kita ada tayar yang baru, kita ada alat-alat dia, tapi kalau kita tak reti nak guna alat-alat tu, tak boleh nak tukar tayar juga kan. So sama jugalah. Saya melihat kalau macam freelance ni macam mana buat? Dia nak ikuti kursus tu macam mana dia? Peluang-peluang tu macam mana nak dapat ke, nak masuk tu ke? Ada apa-apa cadangan daripada puan tak? Saya rasa pada masa sekarang yang saya nampak lah organisasi yang giat menganjurkan kursus-kursus penyuntingan pembacaan proof ni ITBM lah. ITBM, okay. Yes, ITBM. Penerbit USM akan datang. Datang. Kita menawarkan kursus. Teaser lah kan, kita akan menawarkan kursus secara online lah. Dia mungkin bukan bersemuka. Sebenarnya kita pernah buat bersemuka, tapi dalam keadaan sekarang ni kita menuju kepada dunia digital ni kan. Kita akan menawarkan kursus kita kata micro credential lah, yang kita boleh belajar secara online sahaja dan diberikan sijil. Tapi buat masa sekarang mungkin boleh tengok-tengoklah dekat ITBM. Saya pun pernah menjadi salah seorang pengajar sambilan untuk kursus pembacaan proof di ITBM. Belajar dulu, kenali dulu selok-belok apa perkara yang kita perlu tahu dalam dunia penyuntingan ni ataupun pembacaan proof. Sebab kan masa kursus tu pun rata-rata peserta tu sebenarnya dah ada latar belakang yang hebat-hebat dah sebenarnya. Dah ada PhD dalam linguistik, PhD dalam sastra, banyak-banyak PhD lah. Jadi tetapi saya katalah kita ada kemahiran, kita ada pengetahuan, tapi kita tak tahu nak aplikasikan tu macam mana. Dia memang akan sangkut jugalah. Tak semestinya kita ada pengetahuan tu kita boleh menyunting dengan lebih baik. Jadi dalam kursus-kursus tersebut kita akan ajar bagaimana nak menggunakan contoh pengetahuan dalam tata bahasa tu. Sebenarnya dalam teks tu apa yang kita perlu tengok. Kalau kita tak dapat mengenal pasti apa yang perlu dilihat, apa yang perlu disemak, macam mana kita nak betulkan? Jadi setelah at least hadirilah kursus tu sekali ke dua kali, berkantong lah kepada jenis kursus tu. Kursus intensif ke macam mana kan. Kemudian starter pack tadi, kamus tu wajib lah. Tapi sekarang kita tengok kamus online pun ada kan. Tak dia akan update ke Puan? Kamus tu? Maksudnya dia akan update ke edisi tu, benda tu memberi peranan ke? Yes, dia akan update. Dan biasanya kamus ni, kalau katalah saya menyunting teks bahasa Melayu, mungkin kita rasa kita sebagai pengguna bahasa Melayu, kita tak memerlukan kamus sebab kita faham apa yang kita sunting tu. Betul. Dari segi ejaan pun kebanyakannya kita memang tahu. Cuma perlu juga ada kamus disebabkan, saya kata tadi lah, kita sebut berbeza, kita mengeja pun berbeza. Itu kesilapan umum lah, kesilapan umum. Betul. Tapi perlu diingat kamus ni bukannya buku tata bahasa ya. Maksudnya kamus ni tak mengajar hukum tata bahasa. Tak semestinya apa perkataan tu ada dekat kamus, dia boleh digunakan dengan betul dalam penulisan. Contohnya dalam kamus kita ada selangah, betul tak? Kan? Boleh selangah tersebut digunakan dalam penulisan buku ilmiah? Tak boleh. Jadi kamus ni sebenarnya dia merekodkan bahasa yang digunakan, perkataan yang kita gunakan, merekodkan penggunaan bahasa, bukan mengajar tata bahasa. Jadi tata bahasa kalau kita nak guna mengikut pegangan DBP ataupun apa yang diajarkan di sekolah sekarang, kita ada tata bahasa dewan lah. Kita ada tata bahasa dewan.
kalau kita nak tengok gaya penerbitan pula macam mana? Kita ada gaya dewan. Itu bagi teks bahasa Melayu lah. Sebab kita kena tengok selain daripada aspek-aspek bahasa ni, kita kena lihat gaya pula. Sebab gaya ni bergantung kepada rumah penerbitan. Gaya USM lain, tesis kan? Faham. Gaya USM lain, gaya UKM lain, gaya UM lain. Tapi dia bersifat pilihan. Maksudnya contohlah saya hantar buku dekat UKM tapi saya menulis gaya penerbit USM, tak salah. Tetapi Betul. adakah dapat diterima oleh penerbit yang lain? Jadi gaya ni dia soal kecenderungan lah rumah penerbitan tersebut. Sebab kita nak terbit dengan rumah penerbitan yang kita pilih kan. Jadi kita kena ikutlah gaya dia macam mana. Itu bergantunglah dapatkan panduan tersebut. Okey. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada Puan Limi sebentar tadi, kalau nak jadi seorang editor, the first thing bukan semata-mata kena ada starter pack semata-mata. Yang the first thing adalah kemahiran. Yang ni kemahiran lah. Maksudnya kalau kata ada bahan tapi tak tahu nak letakkan dekat mana, itu pun menjadi kelompongan lah untuk menjadi salah seorang editor. Maksudnya kena menjalani latihan secara kursus. And then bahan-bahan yang boleh dicadangkan macam kamus dewan dan kamus gaya bahasa. Itu beberapa bahan yang boleh dicadangkan untuk penyuntingan. Okey, kita ada lagi soalan dekat sini. Puan, apabila kita menggunakan daripada Iza, saya sebut betul ke tak? Iza Maidin, right. Puan, apabila kita menggunakan khidmat editor, adakah editor akan membantu untuk mengelakkan plagiarism ataupun mengekalkan ayat melalui rujukan yang diberikan? Okey. Macam mana Puan ini? Ada sedikit pandangan tentang soalan ni? Okey, ini terutamanya dari segi penulisan ilmiah lah ya. Sebab penulisan ilmiah ni melibatkan banyak isu-isu hak cipta. Satu lagi, isu plagiarism ni sangat-sangat kritikal kerana kita boleh disaman kan, kita boleh dikenakan tindakan tata tertib jika berlaku pelanggaran hak cipta. Boleh bawa sampai ke mahkamah Puan? Boleh. Boleh ya? Sebabkan itu penerbit pun pernah diheret juga ke mahkamah sebabkan jika ada sebarang saman ataupun pelanggaran hak cipta terhadap bahan yang kita gunakan dalam buku tersebut, yang akan kena penerbit dulu. Kita kan defender kedua kan, dia penulis akan diheret, penerbit pun diheret sekali. Setakat ni editor takut tapi penerbit lah penerbit. Okey. Adakah editor akan membantu untuk mengelakkan plagiarism? Ya, tetapi kena ingat kita sendiri sebagai penulis, kita bertanggungjawab. Kalau macam penerbit USM, semasa menyerahkan manuskrip tu, kita ada satu kenyataan bertulis dekat situ yang perlu ditandatangani bahawa penulis mengaku bahawa karya yang diserahkan tu ialah karya yang asli, yang tak melanggar mana-mana akta ataupun hak cipta karya orang lain. Jadi kita sendiri mengaku bahawa yang kita hantar tu memang bahan kita sendiri. Kita tak ambil cedok daripada mana-mana tanpa kebenaran. Itu satu tanggungjawab penulis. Kedua, mungkin ada penulis dia tak sedar. Mungkin penulisan tu dah ditulis lama dah. Dia tak sedar ada sesetengah ayat lah contoh yang mungkin daripada tesis dia kan diambil daripada karya yang lain dan beranggapan bahawa bila kita letak rujukan sahaja dah cukup dah. Kita dah letak rujukan dekat situ Nazli 2005. Saya dah letak dah nama Nazli, so tak apalah saya ambil ayat-ayat Nazli pun Nazli tak kisah punya sebab dia letak nama dia. Tak boleh macam tu. Dia bukan macam tu. Kita tak boleh menjadikan cara kita tu untuk menghalalkan apa yang kita dah buat tu. Jadi sebagai editor, bila kita baca sesuatu teks tersebut, kadang-kadang kita akan dapat kenal pasti kenapa bunyi ayat ni lain, nada ayat ni lain daripada perenggan sebelumnya. Dan bila kita semak, kita Google ataupun kita cek melalui sumber-sumber yang lain, rupanya ayat ni sekeluar kat Google, sebiji sama. Kita dah detect lah tu plagiarism. Tak boleh. Okay. Dari segi membantu tu bermaksud
Tapi tak boleh dikatakan lah macam editor akan kena pasti semua tau. Sebab itu karya penulis. Jadi macam mana kita, apatah lagi kalau tak diletakkan rujukan, kita akan dapat kena pasti semua plagiarism yang berlaku tu. Kan? Oh, betul. Jadi kita um, kalau kita jumpa, kita akan minta lah penulis untuk ubah ayat tersebut. Sebab ayat-ayat yang diplagiat ni biasanya melibatkan kandungan. Jadi kandungan tu, katalah saya sebagai editor nak mengubah ayat tersebut, dia tak boleh simply menukar itu kepada ini, saya kepada aku, bukan simply macam tu ke untuk ayat-ayat yang kita ambil daripada sumber yang lain ni kan, dia memang kena kita kata menulis semula, rewrite balik ayat tu mengikut kata-kata kita sendiri. Jadi itu dah menjadi tanggungjawab penulis, walaupun editor boleh membantu untuk menandakan bahagian-bahagian yang disyaki diplagiat daripada sumber yang lain. Faham. Oh, ini saya rasa itu satu hal lagi. Itu dia tanya tu membantu untuk mechanism satu isu, rujukan tu pun isu yang lain juga. Sebab rujukan walaupun kita petik daripada sumber lain, kita bagi rujukan, satu kita kena pastikan walaupun kita bagi rujukan tu tak bermakna bahan asal tu penulis dia dah bagi kebenaran. Tak. Kita kena minta kebenaran juga. Contohnya saya terbitkan satu potret ataupun lukisan dekat satu majalah. Kemudian Nazri tulis pasal lukisan tersebut sekian-sekian. Sumber Alimi 2010. Tapi saya tengok gambar tu, saya tahu kenapa dia guna gambar potret saya dekat dalam penulisan dia ni, tak minta kebenaran pun, saya boleh saman. Dan kalau Nazri tak ada surat kebenaran yang ditandatangani oleh saya yang membenarkan penggunaan gambar tersebut, Nazri memang kena bayar lah papasan dekat saya. Dia tak semestinya Nazri letak nama saya kat situ. Dah terlepas dah. Tak. Dah terlepas lah kita punya tanggungjawab. Ya. Faham. Dan satu lagi, terutamanya pada karya-karya ilmiah ni kan. Sebab kan ditulis berasaskan tesis ataupun assignment lah. Contohkan assignment, tesis, paper dekat universiti. Jadi kena ingat bahawa bila kita membuat assignment, bila kita menulis tesis tu ataupun assignment kita tu kita tak jual. Betul kan? Kita cuma hantar untuk penilaian sahaja, untuk mendapatkan sijil, untuk mendapatkan ijazah. Tetapi bila kita menulis buku, kita akan terima royalty. Kita akan dibayar untuk penjualan buku tersebut. Disebabkan itulah penulisan tu dah berubah dah. Dulu penulisan non-profit lah, tak berasaskan keuntungan, bukan untuk menjana pendapatan. Tapi bila kita tulis buku yang diberikan oleh penerbit, kita terima royalty, kita terima commission jualan tersebut, dia dah bersifat komersial. Jadi dah bersifat komersial ni, kita tak boleh kekalkan tulisan-tulisan seperti mana masa dalam tesis tersebut. Termasuklah hal-hal rujukan tadi. Sebab kenapa kita tengok, kenapa tulis tesis boleh je letak rujukan, terima, tak ada siapa pun nak saman. Disebabkan kita tulis tu untuk tujuan pendidikan. Tidak dikomersialkan. Tidak dikomersialkan. Tapi once dah jadi komersial, kita memang boleh disaman. Sebab tu kita tak boleh kekalkan cara tulisan sedemikian. Saya rasa yang ni antara kemuncak sisi-sisi tidak tahu ni. Di mana selama ni, saya rasa selama ni ramai orang ingat kata kerja editor ni tak ada lah keberangkalian untuk dibawa ke mahkamah, disaman dan sebagainya. Tapi pada malam ni kita didedahkan, itulah sisi-sisi yang kita tak tahu ataupun kita kata cabaran utama lah sebagai seorang editor. Di mana benda ni, benda yang kita rasa kecil, nampak sangat simple, dengan mengambil contoh satu ayat saja, tapi benda tu boleh menjadi satu benda yang besar dibawa ke perbicaraan dan benda-benda yang lagi yang kata crucial lah untuk yang dihadapi oleh editor. Cukup menarik saya rasa pada sesi perbincangan kita pada malam ni. Jadi saya tengok kat sini lepas kita ni tak ada orang nak jadi editor kot.
Lepas ni agaknya orang takut nak jadi editor kot. Okey. Sebab tu saya nak pergi kepada soalan yang terakhir ni. Dan saya kira soalan penutup lah kot pada malam ni. Okey, kita selalu dengar orang kata cita-cita means kalau orang tanya dulu waktu sekolah kan, macam nak cita-cita nak jadi apa, yang paling popular engineer, cikgu. Yang tu adalah common lah. Saya rasa memang jarang gila orang kata nak jadi cita-cita seorang editor naskah ataupun seorang penerbit ni. Jadi mungkin mungkin daripada Puan Alimi sendiri, apa orang kata dorongan ataupun benda yang kita boleh yang kata, tadi kita dengar benda yang kata agak crucial, mungkin dari kita, mungkin Puan boleh bagi yang kata kata-kata semangat kepada orang-orang yang nak terlibatkan dalam ni, apakah benda-benda yang murni-murni yang akan dihadapi sebagai seorang editor. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan sebagai, saya kira ni soalan penutup lah ya, dan jawapan penutup pada sesi malam ni. Teruskan Puan. Okey, tadi kita dah cerita dah cabaran-cabaran dia kan, yang tersembunyi dan tak menarik itulah kan. Tapi kita berbaliklah. Saya fikir sendiri kenapa saya terjun kepada bidang editor ni. Sebenarnya walaupun pengajian saya dulu pun latar belakang saya bukannya belajar untuk menjadi editor. Dan saya rasa kebanyakan editor pun bukanlah belajar penyuntingan ni untuk menjadi editor. Kebanyakannya pun terjun daripada bidang yang lain, terjun masuk ke dalam dunia penyuntingan ni kan. Jadi satu, editor ni kenalah orang yang suka buku. Yang boleh nak menghadap buku, yang boleh nak membaca buku, yang boleh nak buku sehari-hari. Pecinta buku lah kita kata. Yes, pecinta buku. Kalau tak cinta buku, kita boleh mengedit, tapi bukanlah dengan keseronokan kan. Kita akan mengedit mungkin jadi depression ke kan. Jadi betul. Itu satu yang membawa saya ke dalam dunia penyuntingan ni. Kenapa saya jadi editor? Mungkin daripada kecintaan saya pada buku. Saya boleh nak menelaah, boleh nak membaca, boleh nak belik-belik benda tu dan nak mengadap lah benda tu. Kita nak baca berkali-kali kan, teks yang sama. Jadi dan kita akan dapat satu kepuasan apabila kita berjaya membantu orang lain menerbitkan buku ni. Bukan setakat menerbitkan buku, maksudnya kita memanjangkan amal jariah kita ni kepada orang yang nak membaca, yang dapat manfaat daripada apa yang kita dah terbitkan. Dan kita rasa seronok lah, terutama bila penulis yang menghargai editor ni kan, dia macam saya tak sangka dapat terbit kepuasan buku. Ya, kepuasan lah, sebab kita membantu orang merealisasikan impian dia. Bukan sebagai penulis lah, tapi kita nak menyebarkan ilmu kan, menyebarkan ilmu. Jadi kita kata walaupun saya bukan penulis, tapi saya juga sebahagian daripada usaha untuk menjadikan buku tu terbit. Jadi kita harap tu bekalan kita lah untuk di dunia yang satu lagi. Itu kalau boleh, itu motivasi yang paling besar lah. Saya rasa dalam apa-apa yang kita lakukan pun, itu satu motivasi lah, perkara yang baik-baik ni kan. Okey, terima kasih banyak Puan Alimi atas perkongsian yang disajikan selama 1 jam 28 minit 28 saat yang telah berlangsung daripada pukul 9 tadi kita bersara langsung. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Alimi di atas kesudian mengisi sesi perbincangan, dan ada beberapa ni daripada CEO kita kata saya belajar banyak benda daripada Puan Alimi. Jazakumullah khair. Dan saya mengucapkan juga ribuan terima kasih pada beberapa orang penonton yang mengajukan soalan untuk bersama-sama dengan sesi secara langsung. Juga para penonton, untuk makluman kita akan tamatkan sesi secara langsung sebentar lagi. Boleh terus kongsikan sesi secara langsung ni, kerana sesi secara langsung ni akan terus direkod dan boleh ditonton selepas ini walaupun tidak secara ulangan lah. Dan dengan ini saya juga ingin mempromosikan untuk jangan lupa follow kami. Kami ada beberapa platform, iaitu sekarang ni platform Facebook, kita di Book Surgeon, semua nama yang sama, Twitter, Instagram, Clubhouse, YouTube
dan boleh tonton kita punya video sebelum ni, sesi perbincangan dan sesi video bedah buku bersiri, dan yang akan ada untuk nantilah beberapa yang akan datang. Untuk kita akan terus committed lah dalam usaha. Saya suka highlight apa yang Puan Alimi cakap tadi, iaitu satu saham daripada kita ni ke arah membudayakan penyebaran ilmu kepada masyarakat. Itu yang penting lah dalam dunia perbukuan. Sekali lagi saya ucapkan Puan Alimi terima kasih. Dan saya menutup tirai siaran langsung pada malam ni. Ada lagi ya Puan Alimi kata-kata terakhir? Oh, kata-kata terakhir tak habis-habis ni. Terima kasih juga kepada pihak Buku Sejen lah kerana menjemput saya pada malam ini untuk bicarakan satu sebelum ni duk tengok bedah buku kan. Tu malam ni bedah editor pula lah. Jadi kita dapat sedikit perkongsian ilmu pada malam ini, harap dapat dimanfaatkan oleh penonton yang mendengar pada malam ini dan pada masa akan datang lah. So terima kasih dan harap maaf kalau ada kekurangan dari segi penyampaian saya ke, ada kesilapan fakta ke kan. Okay. Satu lagi Nazli. Saya lupa nak kata tadi. Mungkin penonton ada yang tak tahu lagi, saya diterbitkan satu buku Mengeja dengan Betul tu. Jadi buku tu percuma saja. Kita bercakap tentang penyuntingan kan. So mungkin langkah pertama dalam starter pack tu, bacalah buku tu dulu. Ya. Apa tajuk dia Puan? Boleh ulang sekali lagi Puan? Dan nak dapatkan dekat mana? Mengeja dengan Betul, panduan penulis pemula. Boleh dapatkan dekat indiework.usm.my. So buku tu secara percuma saja, boleh diakses secara percuma di laman. Ya, betul. Percuma setakat ini. Percuma setakat ini ya. Okey, jadi hargailah tempoh percuma yang diberikan ni. Boleh terus direct ke indiework.usm.my. Boleh dapatkan tajuk panduan apa tadi Mas? Sekali lagi. Mengeja dengan Betul. Mengeja dengan Betul, ya. Mengeja dengan Betul. Panduan penulis untuk pemula sebagai satu langkah starter pack untuk menjadi seorang editor secara percuma. Mungkin lepas ni Puan kata setakat ni, jadi kemungkinan lepas ni akan berbayar. Jadi setakat peluang yang diberikan ni terus kena cepat-cepat penulisan daripada Puan Alimi. Okey, baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya menutup tirai secara langsung kita pada malam ni dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam.